Dengan kita pun dah tak tahu kan. Memang down lah saya masa tu. Memang rasa macam tak tahu nak buat apa, saya berserah je. Tapi at least dia dapat kenal anak-anak balik pun jadilah kan. Assalamualaikum. Alhamdulillah, salam Ramadan. Salam seikhlas hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Masih lagi bercakap tentang Ramadan. Memanglah dalam bulan Ramadan. Tak, saya nak cakap apa? Ramadan ni kadang-kadang kita duk teringat pada mak kita, bapak kita, tambah-tambah kalau mereka dah mendahului kita. Dan benda tu, dia main dalam pemikiran kita, ingatan kita tu kalau mak ayah kita tu dalam keadaan uzur. Tak dapat nafikan, memang ada orang yang pernah bela opah dia ke, mak dia ke, ayah ke uzur, yang perlukan bantuan peralatan, perubatan, yang perlukan penjagaan sepenuhnya daripada seorang anak. Betul. Nak basuh air dia, nak mandikan dia, nak suapkan makan dia, Masya Allah. Ini pengorbanan seorang anak, pengorbanan seorang ahli keluarga. Bayangkan tuan-tuan ni nak masukkan tiup dalam hidung ni, nak masukkan makanan. Kadang-kadang tak mampu nak angkat badan tu berat. Ayuh kita tu berat. Nak angkat tak mampu. Tetapi kalaulah ada peralatan-peralatan yang memudahkan. Misalnya wheelchair ke, katil ke, lampin ke, macam-macam sekarang ni tuan-tuan. Cuma kita je kadang-kadang tak tahu. Perubatan kita hari ini telah banyak menyediakan kepada kita kemudahan-kemudahan ini. Sebab itu saya nak ajak tuan-tuan, tonton video ini. Bagaimana peralatan dapat memudahkan penjagaan orang-orang yang uzur dan sakit. Terima kasih pada Yayasan Ikhlas kerana menunjukkan kepada kami betapa pentingnya peralatan perubatan ini. Assalamualaikum, nama saya Pulzia binti Aris. Nama ayah saya Aris bin Alang, umur dia 70 tahun dan disahkan strok. Masa malam yang kejadian tu, dia start dengan muntah-muntah. Dia muntah macam muntah angin tu kan. And then saya dengan husband, masa tu saya dah tertidur dah pukul 12 kan. Kemudian husband lah dikejutkan, dia kata ayah muntah-muntah. Lepas tu dan kita ingat dia angin lah sebab makan lebat sikit hari tu. Lepas tu dia muntah tak berhenti. Dan kita bawa lah pergi hospital. Masa tu keadaan dia memang orang cakap mata dia dah naik ke atas. Tapi kita tak suspect apalah. Kita fikir sebab muntah tu kan. Nasib baiklah kat hospital pun sebab kita baru lepas PKP 3. Keadaan kat hospital tu orang cakap kan masih lagi sibuk dengan COVID-19 kan. Tapi Alhamdulillah dipermudahkan dan urusan dia tu senang lah juga. Pada hari yang dimasukkan ke hospital tu, dia mengalami penyakit strok yang kuat. Yang kita nampaklah dia terlantar, dia tidak dapat berinteraksi, dia memerlukan maksimum bantuan daripada orang lain untuk urusan diri sendiri dari segi masalah pembuangan air kecil, pembuangan air besar, dari segi pemakanan dia perlukan orang untuk bagi dia susu melalui tiub, dan katil pun nampaknya dia memerlukan katil yang khas ataupun alat yang khas untuk mencegah dia daripada dapat kudis tekanan lah.
Walau bagaimanapun kita nasihat kat keluarga dia, dia kena teruskan makan ubat-ubat yang kita bagi daripada hospital, dan dalam masa yang sama keluarga hendaklah terus membantu dalam urusan diri sendiri. Ayah saya dah tak makan macam orang normal. Jadi dia cuma makan menggunakan tube kan. Bila kita nampak nurse buat kan macam senang tau. Tapi bila buat sendiri, Allah je tahu rasa macam susahnya. Rasa macam Rasa macam tak nak buat pun ada. Rasa macam biar je lah macam tu. Tapi kita fikir balik tanggungjawab kita kan. Itulah sedih lah. Mudah-mudahan Allah bagi kesembuhan. Tapi saya fikir dapat dipermudahkan urusan dia pun dah alhamdulillah. Saya pun tak expect dapat macam ni kan. Cakap suami kalau tak dapat macam mana. Tak apa, kita tunggu je, insyaAllah ada. Tapi alhamdulillah Allah tu dia tahu kan apa kemampuan kita kan. Tapi insyaAllah ada jalan. Saya selalu ingat setiap kesulitan tu mesti ada kemudahan. Bantu Pesakit Sihat sebenarnya adalah inisiatif daripada Yayasan Ikhlas. Kita dah mulakan sejak tahun 2019 dengan kerjasama Tabung Kebajikan Perubatan Malaysia dan juga Jabatan Kerja Sosial Perubatan Hospital JKSP. Jadi kita Yayasan Ikhlas santuni pesakit-pesakit tu dan kita cuba membantu mereka dengan sediakan kelengkapan-kelengkapan. InsyaAllah dana 5 juta ini kita akan cuba kumpulkan dan kita akan salurkan kepada semua pesakit di seluruh Malaysia. Bila mana kita kerjasama dengan JKSP ada di semua hospital. Dan setiap hospital memainkan peranan yang sangat-sangat penting untuk senaraikan pesakit-pesakit yang perlu dibantu. Sejak kita lancarkan pada November 2019 sehinggalah Disember 2021, 126 pesakit telah kita bantu. Dan alhamdulillah lebih daripada RM600,000 telah kita belanjakan untuk 126 pesakit dan kita sasarkan untuk tahun 2022 dan seterusnya kita cuba mengumpulkan dana sebanyak 5 juta untuk kita bantu lebih ramai pesakit. Dan Yayasan Ikhlas insya-Allah kita cuba santuni sebanyak mungkin dengan dana-dana yang telah dikumpulkan, yang telah disumbangkan oleh orang ramai kepada Yayasan Ikhlas. Kerja Sosial Perubatan adalah satu jabatan di bawah Kementerian Kesihatan, memang yang terdapat di hospital, kerajaan, institusi seperti Institut Kanser Negara dan klinik kesihatan. Pesakit yang dirujuk bergantung pada doktor yang merujuk kes untuk kesesuaian peralatan ataupun kesesuaian keperluan pesakit, yang dirujuk terus kepada Jabatan Kerja Sosial. Manakala kami nilai tahap sosioekonomi pesakit sama ada layak atau sebaliknya, dengan berbincang dengan doktor keperluan pesakit dengan mudah, tanpa birokrasi, tanpa memilih pesakit berkeperluan. Kita terus mohon laporan sosioekonomi kami dan ditandatangani oleh pesakit, tanda setuju untuk kita referkan ke yayasan dan mereka akan dapat bantuan dengan cepatlah. Especially kalau kita cakap pesakit-pesakit yang terlantar ni, yang ada stroke, alat-alat yang selalu kita gunakan, contoh-contoh alat adalah kursi roda. Ada beberapa jenis kursi roda. Ada yang kita panggil recliner wheelchair, yang kursi roda yang boleh baringkan dia.
Alat-alat lain juga seperti tilam angin untuk mencegah kudis tekanan, katil-katil hospital yang boleh kita kata boleh turunkan dan boleh adjust ketinggian katil kan. Selain pada itu, macam pesakit saya yang memang tak dapat makan seperti kes Pakcik Aris ni, memang kita perlukan tube untuk pemakanan. Itu memang diperlukan jugalah. Alat tube ni kadang kita perlu tukar 2 minggu sekali ataupun sebulan sekali, bergantung pada jenis tube. Susu kan, susu untuk support nutrition, susu ni special kan, harganya lebih mahal daripada susu biasa. Selain pada itu juga tube untuk bantu kencing lah. Ada pesakit ni sebab masalah nak kencing, kita perlu letak dia dekat menggunakan tube. So ni antara alat-alat yang kita sering kali gunakan, yang kita perlukan untuk pesakit ni. Sekarang saya berada di Ikatan Megah Medik, di mana ianya salah satu pembekal utama yang membekalkan peralatan perubatan kepada Hospital Klang dan Hospital Selayang. Okey, jadi di depan saya ni terdapat sebuah katil dan Ripple mattress yang kami sediakan ataupun kami bekalkan untuk dihantar kepada pesakit-pesakit luar sana lah. Okey. Seterusnya, di sini terdapat beberapa jenis kerusi roda ataupun wheelchair yang kami juga bantu kepada pesakit yang memerlukan lah. Okey, dan ini dressing pad, urine bag, oleh catheter, dan ini Ripple mattress seperti yang terdapat depan sana tadi yang saya tunjukkan, dan ini silicone stomach. Okey, dan ini pula oksigen concentrator, antara peralatan yang mendapat permintaan tinggi disebabkan COVID yang semakin meningkat naik ni. Pesakit-pesakit kebanyakannya memerlukan alatan perubatan ni lah. Okey, jadi di sinilah semua peralatan yang serba lengkap yang kami bekalkan kepada pesakit-pesakit, khususnya pesakit-pesakit di Hospital Klang dan Hospital Selayang. Bagi pandangan saya, untuk usaha yang Yayasan Ikhlas buat ni adalah sangat baiklah. Kita tahu banyak pesakit yang di luar sana yang tak mampu, dan kos perubatan ni sebenarnya agak tinggilah. Barang dia tak sama macam kita tengok di luar sana yang macam barang-barang kegunaan harian. So harga dia agak, orang kata, mungkin kalau orang biasa macam biasa mungkin tak mampu. Jadi usaha yang dibuat Yayasan Ikhlas ni sangat baiklah bagi memudahkan dan bagi meringankan beban mereka lah. Kalau kita lihat di dalam peperangan di zaman Rasulullah dahulu, kaum wanita, mereka pun terlibat juga di dalam peperangan. Mereka membantu tentera-tentera Islam yang luka, membantu daripada belakang. Seperti dalam peristiwa Rasulullah luka dalam peperangan Uhud. Kita lihat bagaimana Siti Fatimah, dia ambil tikar, dibakarnya tikar tu dapatkan abu, untuk dapatkan abu. Abu itulah yang menutup luka-luka daripada luka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menghentikan pendarahan. Jadi tuan-tuan, ini kita lihat di dalam agama kita pentingnya alatan-alatan di dalam perubatan. Setengah orang bila dia kata, dia dah sihat, dia dah ke hospital. Oh ya ke? Eloklah dah ke hospital. Tapi kita tak tahu, walaupun dia ke hospital, dia masih lagi memerlukan penjagaan. Dia masih lagi memerlukan peralatan. Jangan kita cakap bahawa bila duduk dalam hospital saja yang perlu dijaga. Tak, di luar ni. Ni, saya bagi contoh je. Perbelanjaan untuk lampin. Berapa? Begini, buat balik anak, balik pada supermarket beli lampin. Ini je, kalau tak ada lampin macam mana?
Bayangkan tuan-tuan. Ataupun katil. Bukan senang kak kita ni nak bagi satu orang sakit, nak bagi dia duduk, nak bagi dia makan, nak suapkan makan. Tapi dengan adanya katil elektronik, misalnya katil elektronik pula kan, memudahkan dia. Dan sekarang kita tengok ada kursi roda yang tak perlu lagi ditolak begitu. Sekarang dah gunakan elektrik, boleh di-charge. Misalnya bagi pesakit kencing manis ke apa ke. Bukan bermakna orang yang keluar daripada hospital tu dia sihat. Tak. Kita tahulah sebab kita pernah jaga mak kita, kita pernah jaga ayah kita kan. Kita tahu. Nak bersihkan luka saja. Nak bersihkan luka kencing manis, diabetes tu saja. Nak ada alatan dia, ada peralatan dia, semuanya tu kos kak. Bang, semuanya tu kos bang. Bagi orang yang mampu, okeylah, no hal lah kan, no hal. Tapi bagi yang kurang kemampuan, macam mana? Bagi orang yang tidak ada wang, yang kesempitan macam mana? Yang ni yang Yayasan Ikhlas turun padang. Dan dia sampaikan, dia tolong, Yayasan Ikhlas tolong untuk meringankan beban-beban orang yang dah dikata sihat dah pun, dah ke hospital dah pun. Tak, memanglah dia ke hospital, tapi dia masih memerlukan penjagaan perawatan, perubatan yang betul-betul pada dia. Saya tertarik dengan rumah Pak Aris. Pak Aris ni, Yayasan Ikhlas pergi ziarah rumah Pak Aris, tengok keadaan Pak Aris. Macam mana yang dia keluar pada hospital, kemudian dia duduk di rumah dia, yang memerlukan penjagaan sepenuh daripada ahli keluarga dia. Bila kita jadi macam itu, ataupun bila mak kita ke keluarga kita macam itu terlantar, baru kita tahu. Terima kasihlah pada orang yang bantu. Terima kasihlah. Selagi kita tak kena kan, keluarga kita tak kena macam itu, tak sakit macam Pak Aris ni, kita bolehlah cakap, tunggu. Mungkin satu hari nanti, saat itu akan sampai pada kita. Dan pada masa itu kita mengharapkan sangat bantuan daripada orang ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kini Yayasan Ikhlas sedang menuju ke rumah Puan Fauziah binti Aris untuk disampaikan bantuan kepada ayahanda beliau yang sedang berehat di rumah ini selepas discharge daripada Hospital Kelang. Kita bawa susu untuk dewasa, lampion dewasa dan juga dressing untuk luka. Jadi ini semua adalah sumbangan rakyat Malaysia. Jom kita sampaikan bantuan kepada mereka. Assalamualaikum. Salam. Fauziah. Ini Yayasan Ikhlas bawa bantuan ni untuk janda binti Aris. Okay, Alhamdulillah hari ini kita mengunjungi Puan Fauziah binti Aris untuk menyampaikan bantuan perubatan kepada ayahanda Puan Fauziah iaitu Tuan Aris yang baru saja discharge daripada Hospital Kelang dan memerlukan alat bantuan perubatan seperti katil, lampion dewasa, susu untuk makanan beliau dan juga alat-alat dressing untuk bersihkan luka. Jadi kita datang bersama pasukan hari ini bawa barang-barang tersebut dan kita serahkan kepada Puan Fauziah untuk rawatan dan penjagaan Tuan Aris di rumahnya di Puncak Alam ini. Itu Pesakit Sihat ini satu program yang sudah berjalan hampir 2 tahun.
dan kita menerima sumbangan daripada Rakyat Malaysia dan kita cuba sampaikan bantuan ke tempat-tempat yang kita mampu capai di Lembah Kelang, di Sarawak, di Sempurna Sabah dan Sandakan dan juga di Alostar. Ini tempat-tempat yang pernah kita kunjungi. Paling banyak yang kita pernah salurkan adalah di Lembah Kelang. Dengan cawangan-cawangan Yayasan Ikhlas yang makin berkembang ini, juga kita akan salurkan di cawangan-cawangan ini, insya-Allah. Di kota maupun desa, siapa pun anda, tua ataupun muda yang tak berkemampuan, atas agama, semuanya layak mohon pada Yayasan Ikhlas. Selagi ada dana, kita bantu, insya-Allah. Saya sangat-sangat rasa berterima kasih bila ada orang kata tu inisiatif daripada contoh macam Yayasan Ikhlas ataupun NGO yang membantulah. Kita ada pesakit yang memerlukan bantuan peralatan macam ni dan Yayasan Ikhlas datang dan memberi bantuan. Peralatan ini adalah sebagai satu cara untuk membantu meringankan beban keluarga pesakit itu sendirilah. Dan saya harap pada masa akan datang kaedah bantuan seperti ini saya ingat memang patut diteruskan dan secara jujurnya apa yang saya boleh beritahu di hospital-hospital seperti hospital kita ni golongan-golongan pesakit yang mungkin daripada golongan pendapatan rendah ni memang bila dia mengalami situasi seperti sakit sekarang ni memang memerlukan bantuan. Pesakit yang dirujuk ke jabatan kami lah dan kami juga sendiri bersyukur dan berterima kasih kepada NGO ni kerana NGO ini banyak membantu dan memudahkan kerja kami untuk membantu dengan lebih cepat kepada pesakit di luar sana. Terima kasih kepada penyumbang Yayasan Ikhlas. Selain daripada terima kasih dan saya berdoa semoga Yayasan Ikhlas terus kukuh, terus berkembang dan dapat membantu lagi ramai masyarakat yang memerlukan kat luar sana. Especially yang macam yang tiba-tiba macam ni kan, yang kecemasan lah orang kata. Alhamdulillah. Terima kasih semua, terima kasih rakyat Malaysia, terima kasih Yayasan Ikhlas, terima kasih tim yang banyak membantu untuk buat macam-macam untuk saya dan ayah dan keluarga. Terima kasih. Doa lagi kat Tuhan. Baca doa saya puan. Salah saya tak silap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas azhibil ba's ishfi anta syafi la shifaan illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Allah kesembuhkanlah Tuan Aris daripada penyakit yang sedang menimpa beliau. Allah kau berikanlah kesembuhan dan harapan kepada beliau. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang beri harapan kepada semua makhluk. Jadikanlah kami kuat dengan ujian yang kau berikan ini, ya Allah. Jadikanlah kami tabah dan sabar menghadapi ujian ini, ya Allah. Ya Allah, kau kuatkanlah keimanan kami dengan apa sahaja yang kau berikan kepada kami. Jadikanlah kami redha dengan setiap apa yang kau takdirkan untuk kami, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada garis merah kekufuran, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami dapat masuk ke syurga-Mu dalam keadaan melakukan amal soleh. Ataupun salah satunya adalah berbakti pada ibu bapa kami sendiri, ya Allah. Tuan-tuan, apa yang kita nak? Adakah bila kita bantu orang tu, kita nak dia balas pada kita? Tak ada kan? Sekurang-kurangnya yang kita nak sangat doa. Doa daripada orang yang kita beri bantuan. Macam orang yang sakit, dia nak balas apa pada kita? Tapi jauh dalam hati dia, ya Allah, terima kasih ya Allah. Kau ampunkanlah dosa orang yang sedekah pada aku ni, ya Allah. Kau panjangkanlah umur dia, ya Allah. Kau murahkanlah rezeki mereka, ya Allah. Yang ni yang kita nak, tuan-tuan. Tambah-tambah dalam bulan Ramadan ni. Terima kasih pada tuan-tuan. Dan kita doakan tuan-tuan yang menyumbang dapat doa daripada orang yang diberikan sumbangan. Cuma tuan-tuan, untuk makluman tuan-tuan, Pak Aris yang kita tunjukkan video tadi telah kembali ke rahmatullah. Allah menyayanginya dan kita doakan semoga ruh Allah yarham ditempatkan bersama dengan ruh orang-orang yang beriman. Bersedekahlah, membantulah selagi mampu. Bantulah dengan seikhlas hati. Hanya Allah yang mengetahui. Ikhlas dari saya, Ustaz Datuk Muhammad Kazim Ilyas.